February 23rd, 2020, the day that altered the direction of Malaysian political landscape from an unseemly political coup that shattered Pakatan Harapan's helm at leadership. Tengah keliru, semua orang tengah stres. Kita rasa sedih bila dapat tahu kita kena tutup. Sedih tau. Sebab kan modal pun tak dapat, apa pun tak dapat. Kisona akhirnya membuka mulut mengenai komen berbau perkauman yang dilontarkan terhadapnya dalam laman sosial. Keperluan seharian semakin hari semakin meningkat, menyusahkan rakyat. Macam mana mau hidup? Ini di bawah pemerintahan ini Najib sama ni Musa. They should be removed. Saya minta sama semua rakyat Sabah khasnya kan, baik kita bersatu dan undiklah kerjaan yang baru yang kita rasa boleh mendorong kita, memberi kesenangan dan sebagainya. Pemerintahan sekarang diorang under si Najib berajak sama si Musa Aman, tetap kita mati satu hari nanti. Pasal macam mana mau makan, kebeluran. Macam sekarang ni, tapi granddaughter, dia sudah graduate, tidak kerja. Banyak sekarang yang tidak kerja, balik kampung tidak kerja.
kasihan. Mama pun masih sudah tua begitu pun masih menampung semua dia orang. Kalau ditangkap saya karena saya cakap ini, saya akun. Tangkap. I rather die for my country and for my people. And for my religion. I don't care. What I care is my people, my children, my grandchildren. Myself, I don't know how long I will live. I'm already 70 plus. How long I can live? And moreover, the grocery is so expensive. I don't know how long I will live, but I think of my children. That's why if I can fight, I fight for my children. I got enough of these people. I got enough of this Najib and this Musa Aman. I hate these two people. Tangkaplah. Kalau mau tangkap saya, tangkap. Bagus lagi. Supaya saya mati oleh kerana saya punya negeri. Karena saya punya orang, saya punya bangsa dan rakyat. Jangan takut, saudara-saudara semua. Beranikan diri. Bersatulah kita untuk menantang ini. BN. Kita mesti menantang habis-habisan. Kita mati atau hidup. Itu saja yang kita pilih. Kalau kita mau mati, only BN. Enough is enough. These two people must be removed. Today, Najib faces almost 40 charges of money laundering and abuse of power. Mr. Najib, but I wasn't But I was fabricating not- lies. No, no, I was no. actually seeking an interview with you, but let's go to some of those propaganda. The 1MDB Can we scan- go to the economy? Oh, please? can I just ask you about Jolo? Because no, it no. is important. I'm Listen. done. Saya bagi peluang luar biasa pada Dato' Syafiee. Saya banyak kali suruh dia bincang dengan Dato' Musa, Dato' Menteri. Tapi Dato' Syafiee tikam saya dari belakang. Bukan berarti saya kata yes all the time. Ada ketikanya kita kata no. Tapi kita dalam kabinet, bila kita kata no, tak berarti bila saya kata tidak, tidak boleh dipakai. Kalau majority cakap yes, saya akur. Bukan tidak akur. Konsensus dalam kabinet. Itu arti dia. Takkanlah salah. Am I a traitor? What a question. I'm not a traitor. It has never been in mind. Saya tidak pernah berlindung. Saya tidak pernah cakap orang di depan, di belakang lain. Saya nyatakan, itu perjuangan saya. It doesn't mean when you ask for a solution, betrayal the government, no. Syafiee Apdal hari ini umum keluar UMNO. Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal mengambil keputusan keluar UMNO dengan serta-merta. Teruskan perjuangan saya sebagai seorang ahli politik, ya, untuk membela rakyat. Bukan hanya di kawasan ini, di merata tempat mana yang mereka kehendaki.
ini alhamdulillah saya berkesempatan berpeluang untuk mengemukakan pendaftaran dalam parti untuk kita nak selaraskan supaya yang dapat memenuhi perjuangan kita, dan insyaAllah sebuah parti yang berdaftar dan dia PSN Sabah dan dia berteraskan parti berbagai kaum. Dan terima kasih banyak dengan ROS yang telah meluluskan permohonan pindaan terhadap parti yang kita pohon atas ketetapan Ahli Majlis Tertinggi parti ini, iaitu menjadi parti warisan Sabah ataupun dari segi short formnya parti warisan. What's the mistake about the new party? Well, the discussion is about that issue. Yes, I think most of the people do welcome that. The formations of new party. So what is important, I think, the unity among they discuss among them. It is some sort like I'm not 2.0 or I don't know about that, the formations. Let it be done. I don't know how it's going to be done. I mean, how far do you think that the new party can go? I mean, wait and see. I can't say this party anything. is prepared for It's fair enough to say that the discussion was there about that issue. so Perkembangan dengan perbincangan ini macam mana pada pandangan? Alhamdulillah, berkembang dengan sihat, sihat. So what you wish to tell those who belittle the party? So what are things that you wish to tell those who belittle the party? What belittle the party? I mean, they do not think that. Well, let them say, they have the freedom to say whatever they want. Not my grandfather, my great-grandfather, the great legacy di Aceh Selatan sempurna. Saya orang Sabah, tidak ada ancaman, tidak ada program, dan tidak pegang, tidak hapuskan komunikasi. Terima kasih atas kamu punya kesabaran dan kamu tunggu berapa lama, sejam 4 mungkin kan, jam 5. Datuk Seri baru ditahan oleh MACC.
brother. The results have not come out. It has actually stopped. We have been waiting for a long time. There has been no further announcement about the results of this election. Dengan ini memaklumkan keputusan pilihan raya umum ke-14 bagi 60 kerusi Dewan Undangan Negeri Sabah sehingga jam 4.26 pagi 10 Mei 2018 adalah seperti berikut. Barisan Nasional 29 kerusi, Parti Keadilan Rakyat PKR 2, Parti Tindakan Demokratik DAP 6, Parti Warisan Sabah Warisan 21, Parti Solidariti Tanah Airku 2. Saat kita bertanding, ada bukan tiket AMKO, kita bertanding dengan tiket Barisan Nasional. Kerana kami berada di bulatan naik ke istana, masih polis halang. Polis tidak membenarkan Datuk Seri naik ke istana ini. Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah, dipohon sekali lagi Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal untuk menghadap bagi menyempurnakan lafaz ikrar jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah. Time
tuan dan puan-puan. Jadi saya dalam kesempatan ini kepada masyarakat Kristian untuk mempermudahkan supaya perayaan-perayaan yang terdekat ini akan dapat dijayakan dengan baik. Dan saya nak umumkan cuti 2 hari untuk Hari Raya Christmas yang akan datang. Jualan produk petroleum sebanyak 5% sebagaimana yang diterima Sarawak. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal berkata, perkara itu sudah pun dibincangkan sebelum ini. Mahkamah juga telah memutuskan bahawa Sabah juga mempunyai hak di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk mengenakan cukai jualan ke atas produk petroleum. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal memulakan hari pertama lawatan ke Jepun dengan menjelaskan peluang pelaburan yang ditawarkan oleh Sabah kepada 200 pelabur dan ahli perniagaan dari 140 buah syarikat Jepun di Kobe. This is the reason why the government of Sabah has developed new port facilities at POIC Lahad Datu. Shafie Abdal kerana memberikan kami geran setelah penantian yang begitu lama. Sudah beberapa tahun baru kami dapat ini geran. Geran ini kami dapat daripada Jabatan Tanah. Geran ini adalah original. Padang Ragut, perkuburan dia. Saya minta supaya antar surat dengan saya. Kalau orang kampung langsung tidak ada kuburan dia, sama ada Islamnya, sama yang Kristiannya, bagi dengan saya. Saya akan bagi kelulusan secepat yang mungkin. Kerana ini kuburan. Kuburan ini jangan hanya kita mengurus mentadbir orang hidup. Kalau kita hanya mentadbir orang hidup, besok kita mati, orang hidup tidak akan takbir kita. Jadi kita kena bagi contoh yang baik dalam kita memimpin. Kalau hanya sudah mati, biarkan dia. Saya dalam hukum itu bukan disunatkan. Kadang-kadang kalau kita di Mekah atau di Madinah, ziarah, tidak digalakkan ziarah. Tidak digalakkan doa depan-depan makam Rasulullah. Haram. Tapi kita selaku manusia, pasal sayang kita kepada ibu saya, sayang kita kepada bapa saya. Setiap kali saya balik ke Sempurna, saya tidak kerja. Saya ziarah kubur ibu dan bapa saya. Bukan oleh kerana saya buat pasal di situlah, ya, saya jangan lupa dengan orang tua kita. Orang mati jangan kita lupa. Ini kena diingat. Terkadang manusia kita tinggalkan segala-gala oleh kerana dia sudah mati. Jangan, itu peringatan ini. Terima kasih banyak. Saya akan bagi kelulusan.
begin with breaking news out of Malaysia, where the Prime Minister Mahathir Mohamad has offered his resignation to the King and his political party has quit the ruling alliance. Now, this decision shocked Malaysia, and it comes in the midst of plans by Mahathir's supporters to team up with opposition parties to thwart the transition of power to his named successor, Anwar Ibrahim. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan dan berpeluang untuk bertemu dengan ahli-ahli Parlimen Negeri Sabah dan juga ahli Dewan Undangan Negeri peringkat Negeri Sabah. Dan sedikit sebanyak pertemuan ini ialah untuk menjelaskan keadaan dan kedudukan senario politik di peringkat negara kita yang tidak begitu menentu. Dan kebimbangan saya ialah oleh kerana mereka mungkin hanya berlandaskan dengan media sosial dan tidak mengetahui tentang maklumat ataupun berbagai andaian yang dilontarkan di media sosial itu boleh membentuk pemikiran dan pendirian mereka. Dan kita telah nyatakan bahawa kedudukan kita dan pendirian kita di peringkat Negeri Sabah ialah kita akan terus memberi sokongan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya? Dan juga untuk kepentingan rakyat dan Negeri Sabah, kita akan pastikan bahawa meneruskan untuk kerjasama ya kepada mana-mana kerajaan persekutuan yang ada ya untuk membolehkan supaya kita tidak kepentingan rakyat sama ada dari segi kesihatan, sama ada dari segi pendidikan dan juga keselamatan itu perlu kita teruskan ya. Dan saya yakin apa yang telah pun dimaklumkan oleh ketua setiausaha negara dan saya juga telah memanggil beberapa pegawai persekutuan teruskan untuk usaha-usaha yang untuk membangunkan dan membantu rakyat yang ada. Kerjasama dengan G2G ini memang kita sedia amalkan, manakala kerjasama politik cukup jelas bagi kita. Kelantan mampu untuk mentadbir negeri Kelantan 20 tahun. Takkan kita di peringkat Negeri Sabah tidak mampu untuk mentadbir Negeri Sabah. Ya. Kita akan berunding. Kita masih lagi tengah berunding dengan kerajaan persekutuan yang mana sekarang ini belum lagi terbentuk secara sempurna. Keadaan dia siapa yang jaga minyak, siapa yang jaga rumah, siapa yang jaga pendidikan, itu belum ada penentuan dia. Walaupun demikian, agenda untuk menuntut hak-hak Sabah ini kita dah ada. Kita dah sedia dah. Ya, dan saya masih ingat bahawa perkara ini kita akan susun atur, menetapkan. Mungkin kalau kita lihat dari segi kedudukan Sarawak, waktu itu Sarawak bukan ada political affiliations dengan kerajaan persekutuan. Tapi mereka juga hadir dalam mesyuarat Menteri Besar, perundingan tentang MS63, ya, tidak bererti bila pembangkang kena dipaham, kita kena fikir dari segi negara Malaysia. Jadi negara Malaysia bukan hanya terbentuk di Semenanjung saja. Dia juga merangkumi Sabah dan Sarawak. Jadi perlu ada perundingan bagaimana tentang hak-hak yang ini yang telah kita janjikan, yang telah kita seharusnya tunaikan, ya. Ada di antara mereka pun telah berjanji kalau kita jadi kerajaan 120% kita akan laksanakan. Kita boleh bangun rakyat kita, tidak bererti kerjasama di antara kerajaan-kerajaan ada. Kalau mereka tidak mau kerjasama dengan itu, terserah dengan mereka. Bila saya melihat keadaan ini membimbangkan dan itu yang saya maklumkan, we must coordinate with all the relevant authorities, not only within the state but also all the infrastructures that we have. Kita sudah tahu seperti yang disebutkan oleh rakan saya Datuk Christina Liu bahawa kita bukan menolak rakan saudara kita daripada negara Republik China. Kita cuma hanya mengelakkan satu wabak yang begitu berbahaya dan dia tidak mudah untuk dielakkan dan diubati. Dia memerlukan kajian yang mendalam, maka kita perlu menangani masalah ini. Kita setelah itu, saya ucapkan tahniah kepada rakan saya Datuk Christian Liu. The moment saya hubungi beliau bahawa saya beritahu raise the fund
dalam menganjurkan majlis WK in Bidlau. We make sure that we are there to support the government of China and the people of China as well. You know, China is a very rich country, but it doesn't mean that they don't need the support. Not in terms of money, but we have to give the moral support to them, to tell them and to show the world that though Sabah is a very small state, not as rich as many other states, but we are here to give the fullest support to the Chinese government and the Chinese people. Dan kita bayangkan hari ini bila World Health Organization mengumumkan keadaan yang berlaku pada hari ini, tapi saya yakin dia bersifat sementara saja, bukan bersifat permanen. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Consul General Republic of China bila nyatakan keadaan, bila dia dalam keadaan yang baik, banyak lagi pelancong-pelancong akan datang daripada Republik China. Dan kita tahu bahawa dalam keadaan kehidupan manusia, kita nakkan negara yang besar, kita nakkan negara yang kaya untuk menolong negara-negara yang miskin. Bukan semata-mata bila kita lahir seumpama ini, kita anjurkan perkara ini, kita nakkan supaya ada timbal balas daripada Republik China. It doesn't mean that kita nakkan semata-mata we are doing it, but dengan keikhlasan kita, with sincerity, we just want to help and support the people in Republic China. Let us pray to God. May God bless the people and the Republic of China, and may coronavirus, the pandemic, we can recover as fast as possible. May God bless you all for all the support, for all the prayers that you give to the people of China and Republic of China. Yang berada di seluruh negara Malaysia yang dikasihi akan dalam keadaan bukan hanya sihat, tapi yang penting ialah dapat mematuhi perintah itu untuk membolehkan supaya bukan hanya tujuannya untuk memastikan kita rakyat Malaysia ini dalam keadaan yang sihat dan terkawal, dan juga untuk mengelakkan supaya kita terjangkit dengan wabak COVID-19 ini. Kerana ini merupakan salah satu virus yang tidak mengira batasannya. Masyarakat yang ada, kalau ada hubungannya, kontak pointnya, maka mereka ini mudah terjangkit. Dan kita pun menyedari hakikat bahawa kita tidak mempunyai vaksin yang boleh mengubati virus ini dalam keadaan yang kita katakan bukan hanya singkat ataupun lama, tapi kita belum lagi dapat merealisasikan dari segi vaksin yang ada. Pihak kerajaan akan berusaha sedaya yang boleh untuk memastikan bahawa mereka ini bukan hanya dapat dilindungi dalam keadaan sihat, dan kalau kita dapati bahawa ada di antara kita ataupun jiran kita dan juga pihak-pihak yang telah pun terjangkit, saya merayu sungguh, buatlah laporan dan pastikan bahawa kita yang terjangkit ini dekati dan sampailah ke hospital-hospital yang terdekat untuk mendapat perubatan ataupun perkhidmatan kesihatan, ataupun pastikan bahawa kita ini dapat mengelakkan diri kita bergaul ataupun kontak dengan mana-mana, bukan hanya keluarga kita, rakan-rakan sahabat kita, untuk mengelakkan supaya wabak ini tidak akan menular bukan hanya di kalangan keluarga kita, tapi kepada masyarakat yang lain. Bahkan juga kita berusaha sedaya yang kita mampu untuk mendapat menyediakan. Contohnya di peringkat negeri Sabah, bekalan makanan. Kita ada gerakkan seluruh pentadbiran daerah yang diketuai oleh pegawai daerah di seluruh negeri Sabah untuk memastikan menyelaras agar bekalan makanan ini dapat kita sampaikan. Dan saya jangka dan saya sedar bahawa akan ada pihak-pihak yang target group yang mungkin tidak kesampaian. Dalam pada itu, saya dah minta kepada semua pegawai-pegawai daerah kenal pasti mana yang ada dalam senarai, mana yang belum dapat, maka insyaAllah kita akan usahakan untuk mereka ini akan dapat bekalan makanan yang ada.
Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Jamil Hussein membenarkan permohonan peguam bela tertuduh semasa prosiding mahkamah terbuka pagi ini. Kita ke laporan berikutnya. Tan Sri Musa Ahmad dakwa mempunyai jumlah wakil rakyat yang cukup untuk membentuk sebuah kerajaan baharu di Sabah. Dalam sidang media sebentar tadi, beliau akan menghadap Tuan Yang di-Pertua Negeri Sabah untuk mengemukakan surat akuan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN ditandatangani dalam tempoh terdekat. Telah memperoleh sokongan majoriti, simple majoriti untuk membentuk kerajaan baru. Sidang media tadi turut dihadiri ADUN Blok Kerajaan Negeri Sabah ketika ini. Antara yang hadir ialah Datuk Hamis Samad ADUN Tanjung Batu, Datuk Osman Jamal ADUN Balung, Kenny Chua Inanam, Datuk Muiz Picho Sebatik dan Datuk Bolkiah Ismail Pitas. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah saya membuat surat semalam, saya jumpa dengan TYT sebelah malam, surat yang saya buat, Tuan Yang terutama telah pun memperakukan untuk membubar Dewan. Apa juga cerita, diorang pergi istana, mau angkat sana, angkat sini, ada jumlah sana, jumlah sini, Dewan sudah pun dibubarkan. God we trust, unite we must. Sabah negeri bahawa dalam keputusan ini one single party yang paling besar memperolehi kursi ialah Parti Warisan, iaitu dalam jumlah 29 kursi. Dengan rakyat Sabah GRS, gabungan yang menang memenangi 38 kerusi, namun tidak ada satu parti pun yang mempunyai lebih banyak kerusi berbanding Warisan. UMNO hanya memenangi 14 kerusi, sementara Bersatu mempunyai 11 kerusi.
Ada? Datuk Seri pergi. Where's your brother now? Tawang. Oh. But your father was working with my uncle. Yes. Yeah, small world. Telling me things that I already know. You knew the kind of man I was before you found yourself begging for more. Because I used to love you, I used to care. I thought that we'd survive somehow without living on a prayer. But now I'm a mean old man. I'm a mean old man. A low down dirty rotten little scoundrel with your heart in my hand. Hey, I don't mean to be cruel. I never meant to hurt you. But now I'm a mean old man. I'm a mean old. When I would really like to help you out with that, but I'm a mean old man. I'm a mean old man. A low down dirty rotten little scoundrel with your heart in my hand. And I don't mean to be cruel. I never meant to hurt you. But now I'm a mean old man. I'm a mean old. Yeah, I'm a mean old. Call me Mr. Mean Old Man. Call me Mr. Mean Old. Mr. Mean Old. A mean old man. Said I'm a mean old. Nilai-nilai dalam ahli politik yang ada di negara ini, kita kena tumpukan masa untuk membangun negara kita. I cannot be bogged down dengan banyak sangat berpolitik yang berlaku di Semenanjung sehingga membantutkan kedudukan dan keadaan masa depan rakyat berada di negeri Sabah dan negeri Sabah ini. Dan saya kena fokus, ya. Saya yakin mereka faham. Tapi saya ingat sudah sampai ketika dia perubahan budaya politik di negara ini, kita kena pastikan bahawa I think the Sabahan and we must show the way. Yeah, we must show the way. What is the right values for us as a politician, as a leader, untuk menjaga kepentingan negara kita dan rakyat di negara ini. Saya yakin kalau kita mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan dari kehidupan kita tentang apa yang kita nakkan. Is it jawatan? Is it pangkat? Is it harta? If there's clarity in our mind, in our life, it will be easier for you to make decision. Tapi kalau kita tidak ada clarity dari segi nilai-nilai yang kita amalkan, maka kita tidak akan dalam keadaan terumbang-ambing, tidak menentu. Tengok video, tukar pikiran. Tengok cerita TV, kita tukar pikiran. But what is that in our mind? What is in our heart? What do you want actually? As a wakil rakyat, selaku pemimpin yang ada, is it for you to gain job? Is it for you to gain wealth? Or is it for you to help the country, to help the people? If there's clarity in our value, I'm quite sure I think people will remain firm.